Tan Sri Pengurusi. Saya ingin berbahas di bawah kepala di peringkat jawatan kuasa ya, kepala B23 dan P23 butiran 07200 dan butiran 16700. Di bawah butiran 07200 iaitu Jabatan Alam Sekitar, saya ingin membawa perhatian kepada Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan aksiden lori yang membawa bahan daripada liners ya, yang telah tumpah, yang telah aksiden kemalangan dan tumpah bahan-bahan yang dibawa di kilometer 149 KL Kuala Lumpur Kuantan, dilancang specifically ya. Tan Sri Pengurusi, walaupun Ketua Polis Daerah mengatakan bahan itu tidak berbahaya, akan tetapi Ketua Polis Daerah juga mengatakan bahawa kalau boleh jangan masuk sungai. Sebab kalau masuk sungai ikan mati. Jadi ianya tak berbahaya, tetapi kalau masuk sungai ikan mati. Saya perlu penjelasan daripada Jabatan Alam Sekitar, daripada pihak kementerian, apa yang dimaksudkan dengan kenyataan Ketua Polis Daerah ini. Kedua, saya juga ingin bertanya dan memohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan cecair kimia yang tumpah tersebut. Dikatakan bahawa bahan tersebut ialah NDPR ya, chloride solution. NDPR ialah satu bahan yang separuh siap. Dia bukan finished product dengan izin. Dia semi finished product. Saya ingin membawa perhatian kepada Yang Berhormat Menteri bahawa di dalam preliminary EIA, PEIA yang diluluskan ke atas liners pada tahun 2008, dia mengatakan bahawa yang akan dieksport ialah didymium oxide, bukan didymium chloride. Didymium chloride ialah campuran ND dan PR. Jadi, saya nak tanya kepada Menteri, apabila Pegawai Perhubungan Awam Liners mengatakan bahawa produk ini, chloride solution ini akan dieksport, dibawa ke Port Klang untuk dieksport. Soalannya, kenapa kita benarkan mereka mengeksport chloride solution sedangkan dalam PEIA mengatakan bahawa yang akan dieksport ialah okside? Apa penguasaan yang dilakukan oleh Jabatan Alam Sekitar? Dalam PEIA tak sebut pun pasal chloride ini yang boleh dieksport. Dia sebut hanya okside. Ya, dan okside itu dalam bentuk serbuk. Jadi apabila tumpahnya cecair kimia ini, kita timbul persoalan, macam mana pula cecair kimia yang tumpah? Kenapa pula chloride ini yang akan dieksport? Kenapa pula nak eksport ikut Pelabuhan Klang dan bukan Pelabuhan Kuantan? Ini semua persoalan-persoalan yang sebelum ini di dalam PEIA dia tak sebut ni, Tan Sri Pengurusi. Dia tak sebut, ya. Macam mana boleh lulus PEIA tak sebut pasal chloride ni, sebut okside ya kalau nak ekspor, tapi tiba-tiba chloride yang Allah nak tunjuk tumpah dan aksiden. Bagaimana penguatkuasaannya? Apa yang Jabatan Alam Sekitar buat? Saya pernah menyebut kepada Timbalan Menteri satu ketika dulu berkenaan dengan EQA sekarang yang mewajibkan detail environmental impact assessment ke atas industri seperti liners. Timbalan Menteri kata nak study sampailah ni, tak dapat jawapan lagi. Sekarang kita tengok pula berlaku aksiden. Ya, kemalangan tumpah pula sesuatu bahan cecair kimia yang kononnya nak dieksport oleh liners, yang sepatutnya mereka tak eksport pun bahan tu. Mereka seharusnya eksport bahan the finished product iaitu dalam bentuk okside. Ini semua persoalan-soalan yang melibatkan penguatkuasaan Jabatan Alam Sekitar ya, yang telah meluluskan PEIA ke atas liners, yang seharusnya Jabatan Alam Sekitar boleh jawab. Ya, kenapa perkara ini berlaku? Dan kalau Jabatan Alam Sekitar, Menteri yang bertanggungjawab, lihat kepada Ashton Proposal yang liners terima kelulusan di Australia pada tahun 1992. Ada komitmen daripada Ashton pada ketika itu untuk memastikan keselamatan sekiranya berlaku aksiden. Di sini apa dia yang komitmen daripada liners sekiranya berlaku aksiden? Liners membayar third party. Ya, dan daripada laporan untuk bawa dia punya bahan-bahan ni, dan daripada laporan polis itu dia mengatakan bahawa kenyataan OCPD mengatakan bahawa
driver tu tak ikat ketat-ketat. Jadi siapa yang bertanggungjawab? Takkan kita nak tunggu aksiden yang lebih besar, ataupun kita nak tunggu nanti aksiden tu kena air pula, macam OCPD kata asal tak kena air, kalau kena air nanti ikan mati. Jadi ini merupakan isu yang harus ditangani dan harus dijawab oleh pihak kementerian. Macam mana boleh lulus PEIA tapi tak ikut? Lulus PEIA kata okside. Ya, yang ekspor ni okside. Sekali yang dia bawa chloride. Ya, unfinished product, semi-finished product. Dan dia nyatakan secara terang bahawa dia akan, Linus punya public relation officer kata, Amin Abdullah kata dia akan ekspor. Kenapa melalui port Kelang pula? Kenapa tak melalui port Kuantan Port? Kenapa melalui jalan raya yang melibatkan manusia di kiri kanan jalan raya yang ada banyak rumah dan penduduk? Jadi ini persoalan-persoalan yang saya pohon penjelasan yang teliti secara detail daripada pihak Jabatan Alam Sekitar, pihak menteri ya, apabila menjawab nanti. Isu yang kedua di bawah butiran 16700, rancangan Tempatan Banjir dan Saliran Bandar. Saya mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan program saliran bandar di Kuantan. Kerana setiap kali hujung tahun dan hujan lebat, bandar Kuantan akan hadapi keadaan banjir kilat. Dan banjir kilat ini banyak merosakkan stok-stok di kedai di bandar apabila banjir naik, dan stok-stok bandar kedai-kedai yang dinaiki air, maka akan rosaklah barang-barang ataupun stok mereka. Jadi setiap kali ini berlaku dan saya perlu penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri apakah yang sedang dilakukan dalam konteks saliran bandar. Yang kedua ialah berkenaan dengan Tempatan Banjir. Ya, saya dah nyatakan di sini juga di Dewan Yang Mulia ini kepada Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan ban banjir di Sungai Isap yang pecah, ya, yang pohon penjelasan, dan Menteri kata nak turun ke bawah dan study. Kemudian saya juga nak tanya berkenaan dengan sistem perparitan terancang di Tanjung Lumpur selepas daripada jambatan terus ke Padang. Adakah Yang Berhormat Menteri sedar bahawa apabila jambatan Tanjung Lumpur di Kuantan itu dibina pada hujung 80-an, maka membangunlah industri ikan bakar, restoran-restoran ikan bakar. Kalau Tan Sri pergi Kuantan pun, Tan Sri pergi makan ikan bakar dekat Tanjung Lumpur. Ya, memang terkenal di situ, banyak kedai-kedai ikan bakar di kiri kanan. Akan tetapi, adakah Yang Berhormat Menteri dan Tan Sri Pengerusi sedar bahawa di situ tak ada monsoon drain? Dan air kotor daripada restoran-restoran itu tidak ada sistem perparitan yang terancang. Tak ada tempat dia nak pergi. Dan saya terima banyak aduan daripada rumah-rumah di belakang restoran-restoran itu yang mengatakan air kotor, ya, air kotor, basuh ikan, basuh ayam daripada restoran-restoran itu mengalir ke rumah-rumah mereka. Jadi bagaimana pembangunan ini tidak bersekali dengan sistem perparitan terancang? Ya, sepanjang daripada jambatan Tanjung Lumpur tu terus ke Padang, setiap kali hujan lebat kita akan nampak air kotor. Ya, dan setiap kali hujung tahun, ya, hujan lebat berlaku, air ni memang kita nampak di parit-parit itu yang ada tu, dan parit-parit tu kebanyakannya tu dia tak ada penghujung, dia mati di satu tempat. Kemudian kita jumpa lagi parit, dia mati lagi. Ya, dan tidak ada satu sistem yang terancang. Jadi saya amat kesal dengan keadaan ini kerana pembangunan ini, development ini harus sustainable. Dia harus tidak ada kompromi ke atas kesihatan, ke atas kebersihan, ke atas penduduk sekitar. Saya mahu raikan semua industri dan yang membina ekonomi tempatan. Kita nak kalau boleh menyemarakkan lagi industri ikan bakar dan seafood restoran, makanan laut di situ. Akan tetapi kalau tak ada sistem perparitan terancang ini, maka kita kompromi di atas kebersihan, kita kompromi di atas penduduk sekeliling yang terpaksa menerima bahananya, ya. Sebab saya pergi tengok sendiri apabila mereka mengadu, dan saya tengok sebab dia punya parit tu tak ada end, dia mati. Kemudian dia ada lagi parit daripada dia mati lagi. Ya, dia tak ada satu tempat monsoon drain yang betul-betul terancang.
Jadi saya pohon sangat penjelasan di bawah 16700 ni 3 perkara, iaitu satu saluran bandar, kedua ban banjir di Sungai Isap Tanah Putih, yang ketiga berkenaan dengan sistem perparitan terancang di Tanjung Lumpuh terus ke Padang, yang saya dah check ialah di bawah JPS, ya, di bawah JPS yang memang mereka kata tak ada, ya, memang mereka kata tak ada, dan mereka sedang berusaha untuk mencari bajet untuk buat itu sistem perparitan yang terancang tersebut. Saya difahamkan dalam 39 juta diperlukan kalau nak buat parit sistem perparitan terancang monsoon drain sepanjang lepas jambatan terus ke Padang. Saya pohon Yang Berhormat Menteri beri penjelasan berkenaan perkara ini. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya ingin juga turut menimbulkan beberapa perkara di bawah maksud P23 dan P23 di dalam butiran 0700 sampailah butiran 16700 keseluruhan. Saya hanya cakap buat 1-2 perkara saja tentang konservasi Jayan Panda ni. Saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, kenapa kita tiba-tiba melaksanakan program konservasi Jayan Panda ini? Adakah ini satu daripada kerjasama antara negara lain dan negara kita? Bahkan hidupan liar kita di negara ini banyak lagi yang perlu dilihat dan perlu dijaga dan perlu dibuat satu sebagai konservasi, terutama sekali hidupan-hidupan liar kita yang terkena dengan pembangunan dalam peladangan, misalnya di Sabah dan di Sarawak. Jadi ini saya mau tahu rancangan kerajaan terhadap gajah-gajah pigmi yang di negeri Sabah yang kian mengecil tempat habitat hidupan-hidupan liar ini disebabkan oleh kepesatan pembangunan peladangan dan pertanian. Itu satu, Tan Sri Pengerusi. Dan seterusnya kita juga melihat daripada spesies-spesies sungai, ikan-ikan sungai kita yang kita lihat sungai-sungai kita ini agak tercemar sekali. Sebagaimana yang ditentukan oleh Kuantan, terutama sekali apabila sungai-sungai kita tercemar, maka spesies-spesies ikan-ikan yang biasanya membiak di perparitan kita, di sungai-sungai kita, agak berbahaya, terutama sekali akibat daripada pembangunan, pembelakan dan sebagainya. Yang kita tahu baru-baru ini di Sungai Bali di Sarawak pun ada runtuhan tanah dan mengakibatkan beberapa jenis ataupun spesies ikan mati. Ya. Soal RTB ni, rancangan Tempatan Banjir Datuk Menteri, di kawasan Kota Kinabalu ni sering saya menerima SMS atau text message daripada penduduk yang memostatin di pinggir-pinggir sungai, di Sembulan, di Sungai Pitagas, dan saya rasa tempat-tempat lain juga seperti Padas, di mana baru-baru ini mengalami banjir yang bagi teruk sekali di Kiningau dan di Tenom. Dan kita melihat apabila kita melihat sungai-sungai itu, Tan Sri Pengerusi, ya agak cetek sekali dan banyak tumbuh-tumbuhan sudah menjadi keliara, tidak dipelihara. The rehabilitation of this river has not been done for so long. Jadi saya minta apakah rancangan pihak kementerian apabila melihat sungai-sungai kita ini agak menjadi cetek dan mengecil disebabkan pembangunan di sekeliling kawasan itu, di mana pembangunan menimbuk tanah
potong bukit dan ia menjadi sungai yang agak keruh. Dan bukan saja itu, Tan Sri Pengerusi, juga sampah sarap yang dibuang tidak ketentuan menyebabkan terapung-apung bahan-bahan plastik di depan Bandaraya Kota Kinabalu, juga daripada sungai-sungai yang mengalir ke pantai. Dan kita melihat sungai-sungai yang cetek ini agak terhakis dan ada juga yang erosion dan aggregation disebabkan kuala-kualanya menjadi cetek sekali. Jadi ini saya harap pihak kementerian, walaupun saya telah pun membawa perkara ini berkerap kali bertubi-tubi di parlimen ini, namun rasa saya tindakan ataupun perhatian kepada pihak kementerian ini agak lembab sikit. Saya cakapkan lembab sikit sebab daripada teguran itu beberapa tahun, tidak ada satu pun projek yang dilaksanakan di Kota Kinabalu selain daripada usaha Dewan Bandaraya sendiri. Dan saya mintalah dari pihak Kementerian Pusat supaya memberi sedikit perhatian kepada sungai-sungai yang cetek ini. Kalau boleh, kawasan saya di Putatan itu yang sering juga mendapat mengalami banjir kilat. Jadi saya rasa yang susunan kepada rumah-rumah juga itu, saya rasa pihak Kementerian Perumahan Kerjaan Tempatan juga duduk bersama di sini, juga melihat perkara yang penduduk-penduduk yang duduk di tebing-tebing jalan ni bahaya nyawa diorang waktu banjir. Saya harap pihak kementerian juga, sebab ini diselitkan, sebab dia berada dalam Dewan. Jadi pihak kementerian alam sekitar ni, tolonglah kalau buat satu projek lah, mendalamkan sungai-sungai yang cetek itu, supaya tidak lagi kita mengalami banjir dan tidak mengganggu ataupun menelefon wakil rakyat pukul 4, jam 4, jam 3 pagi untuk melawat rumah-rumahnya. Banyak kehilangan benda, kerugian begitu tinggi, dan sekiranya kalau pihak kementerian melaksanakan projek-projek pendalaman sungai itu, pemuliharaan sungai ini, saya rasa memadailah kalau ini dilihat oleh rakyat kita supaya kita diundi lagi pada masa PRU 14 supaya Pakatan Rakyat ataupun pihak pembangkang tidak dapat membuat apa-apa hal di kawasan kita sendiri. Jadi itu sajalah Tan Sri Pengerusi. Terima kasih. Salam. Apabila saya diam. Silakan, putar aja. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Saya juga ingin turut membahaskan maksud P23 mengenai 07100 Perhilitan. Hanya beberapa soalan sahaja mengenai butirannya, iaitu peruntukan 10 juta untuk membiayai projek pembinaan pusat pemeliharaan dan pameran Giant Panda. Saya ingin tahu, setahu saya itu yang masuk Giant Panda ni ada seekor. Adakah 10 juta ini untuk seekor panda? Dan berapa lama lagi kita panda ni akan menjadi tetamu kita ni? Dan seterusnya, adakah ini anggaran untuk setahun ataupun untuk selama panda itu berada di sini? Kedua ialah mengenai 07200 Jabatan Alam Sekitar. Datuk Pengerusi, saban tahun negara kita dilanda oleh jerebu. Setiap tahun ada sahaja alasannya. Kalau beberapa tahun yang sudah kita menyalahkan yang jerebu itu berasal daripada tanah seberang. Tetapi kali ini oleh kebakaran yang agak merata disebabkan kemarau yang panjang. Perkara jerebu ini berulang saban tahun, bukan perkara baru. Jadi persoalannya, apakah persediaan kita untuk menghadapi musim kemarau? Dan tanah-tanah yang selalu terbakar ini adalah tanah-tanah gambut. Jadi saya kira 2 juta ini program pengawasan hutan melalui udara adalah mungkin untuk helikopter ataupun kapal terbang untuk mengawasi kawasan yang terbakar. Cuma saya ingin tahu
apakah perancangan jangka masa panjang untuk kita menghalang ataupun mengurangkan pembakaran terbuka ini, terutamanya di tanah-tanah gambut. Saya biasa bertanya tentang apakah perancangan jangka masa panjang tanah-tanah gambut ini, dan kebanyakan pembangunan sudah encroach ataupun sudah masuk kawasan-kawasan tanah gambut yang pada satu masa dulu adalah tanah-tanah pertanian. Dan pertembungan ini menyebabkan kawasan-kawasan perumahan yang berdekatan dengan tanah gambut ini, dan kawasan saya lah, Kelang itu masih lagi sebahagian besar ada lagi kawasan pertanian. Jadi untuk jangka panjang, bagaimanakah kita nak memastikan bahawa tanah-tanah ini lembap sepanjang tahun, tidak mudah terbakar dan dapat menghindar daripada keadaan jerbu setiap tahun. Seterusnya saya ingin menyentuh tentang Tebatan Banjir 16700 RTB ini dan saliran bandar. Memang hari itu Timbalan Menteri ada menjawab bahawa peparitan di dalam kawasan bandar adalah di bawah kuasa PBT. Tapi saya ingin menyebut di sini bahawa saya rasa tidak ada penyelarasan, terutamanya di dalam kebenaran merancang yang diluluskan oleh PBT. Mungkin di atas kertas diperlukan kelulusan Jabatan Pengairan dan Saliran untuk meluluskan sesuatu projek perumahan, tetapi pada realitinya di bawah, bila kita berbual dengan kaki tangan kerajaan, ia setakat orang kata meluluskan kerana masing-masing merasakan bahawa PBT yang bertanggungjawab dan mereka hanya luluskan begitu. Tidak ada sebenarnya turun ke padang, ke tanah melihat keadaan pun agak kurang. Dan akhirnya, misalnya di kawasan Kelang, peparitan yang besar tidak bertambah. 20-30 tahun yang sudah, masih lagi parit yang sama, sungai yang sama, tetapi proses perbandaran terus berlaku. Sekiranya JPS tidak meletakkan syarat atau saya faham katanya ada plan pengairan induk atau macam tu, begitu. Tetapi sejauh mana plan ini diikuti? Dan saya fikir perkara ini perlu diselaraskan. Kalau tidak, biasanya akibat kurang telitinya kita di dalam penambahan saliran baru, maka yang akhir menjadi mangsa banjir kilat ni adalah kawasan-kawasan yang kampung, yang tanahnya lebih rendah, dan apabila kawasan-kawasan pembangunan baru naik, disyaratkan oleh PBT supaya dinaikkan, ditambak tanah hingga menjadi tinggi daripada paras banjir, dan akhirnya bila hujan, air semua akan menumpu ke kawasan-kawasan rendah. Jadi saya ingin sedikit penjelasan daripada Menteri bagaimana ini dapat diatasi. Terima kasih. Sila. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya merujuk pada P23 butiran 16700 rancangan Tebatan Banjir dan Saliran Bandar. Seperti yang semua sedia maklum, daerah Krian di Parlimen Bagansrai, daerah Krian telah dikenal pasti sebagai salah satu daerah yang sering mengalami banjir. Dan ini adalah kerana beberapa faktor-faktor. Yang pertamanya, hujan lebat dalam tempoh yang lama, kesan dari perubahan cuaca global. Yang kedua, kawasan tadahan sungai luas dan hulunya di kawasan tadah bukit. Yang ketiga, pelepasan air empangan perlu dilakukan dalam kuantiti yang besar bagi mengelakkan kerosakan empangan dan landasan kereta api tenggelam. Kawasan banjir berada dalam kawasan lembangan sungai, dataran rendah dan dipengaruhi pasang surut air laut. Paras air bawah tanah di kawasan banjir adalah tinggi dan air permukaan tidak dapat menyusup dan bertakung di permukaan. Saya berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang pada tahun 2012 telah meluluskan rancangan Tebatan Banjir di Krian dan projek sedang berjalan dengan baik sekali. Jadi pada tahun lepas dan juga pada tahun ini, projek rancangan Tebatan Banjir di Parlimen Bagansrai sedang berjalan
dan kita dapati kes-kes banjir telah berkurangan sejak dari permulaannya. Walaupun pihak JPS telah memaklumkan pada saya memohon tambahan siling peruntukan sebab tidak kecukupan. Jadi projek ni yang dijangkakan untuk siap sepenuhnya pada tahun 2015. Tuan Sri Yang Pengerusi, antara masalah yang timbul ketika ini adalah masalah pengambilan tanah untuk rancangan tempatan banjir ini, di mana kawasan-kawasan yang perlu buat ban telah melalui rumah-rumah penduduk tempatan. Beberapa tempat penduduk kampung terpaksa berpindah meninggalkan kampung halaman yang mereka telah duduk lebih dari 10 tahun. Ada yang sudah menduduki tempat itu selama 3 generasi. Jadi mereka memanglah terpaksa berkorban, tetapi perasaannya agak terhiris. Dan terkini ada 15 keluarga di kampung Alur Setangguk, Mukim Semanggul yang terpaksa keluar dari tempat mereka untuk tinggal di tempat lain. 5 keluarga yang tinggal di tanah bergeran sudah dapat pampasan dan mula membuat rumah di tanah sendiri. Tetapi masalah yang timbul, ada 5 keluarga yang tinggal di tanah tol, iaitu tempat pendudukan sementara, telah diberi notis pada 20 hari bulan 3 untuk berpindah selewat-lewatnya pada 30 April ini. Jadi mereka telah diberi notis tanpa diberitahu dengan jelas ke mana mereka patut pergi, penempatan baru yang mereka boleh pergi, dan tanpa ada pemberian ex gratia untuk membantu. Dalam lawatan saya baru-baru ini, ada juga rumah-rumah yang saya pergi, ada orang-orang tua yang sakit, yang kerana susah hati, agak begitu murung sekali keadaannya. Jadi mereka-mereka ini tak tahu mana nak pergi. Mereka-mereka ini miskin, petani, ibu tunggal, dan tidak ada tanah. Dia ada yang datang berjumpa dengan ketua kampung menangis-nangis, bertanyakan dan memohon pertolongan. Tuan Sri Pengerusi, mereka-mereka ini adalah penyokong-penyokong kerajaan. Peti undi di kampung tua telah kalah selama pilihan raya, 12 kali pilihan raya. Dan pada PRU 13 baru-baru ini, peti undi ini telah kita menang. Dan ada penduduk kampung agak begitu sensitif dan agak marah dalam lawatan saya. Dan ada yang bertanya kepada saya, adakah ini hadiah pilihan raya untuk kami? Jadi saya ada beberapa cadangan kerana projek ini masih lagi belum dijalankan. Kemungkinan bolehkah laluan ban ini dibuat lencongan, projek ini dibuat lencongan. Kerajaan saya percaya akan lebih berjimat dengan cara ini. Dan mintalah dapat menolong orang-orang susah ini dengan memberi penambatan baru dan minta pemberian ex gratia untuk membantu. Apakah bentuk bantuan yang kerajaan boleh berikan di saat-saat yang genting begini untuk orang-orang miskin di kawasan Parlimen Bagan Serai? Terima kasih. Terima kasih. Mulai. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Dua perkara yang saya ingin sentuhkan. Maksud B23, butiran 160000 di mana sebanyak 5.6 juta ringgit adalah diminta untuk melaksanakan program kerjasama konservasi Giant Panda, dan jugalah di bawah P23 butiran 0700 di mana peruntukan tambahan sebanyak 10 juta ringgit dikehendaki bagi membiayai projek pembinaan pusat pemeliharaan dan pameran Giant Panda. Jadi saya nak tanya di sini, selain daripada 5.6 juta dan juga 10 juta ringgit yang diminta dalam bajet tambahan ini, sebenarnya kita telah memperuntukkan 25 juta ringgit untuklah program Giant Panda ini. Jadi nampaknya perbelanjaan kita untuklah Giant Panda ini semakinlah menjadi semakin besar. Jadi saya nak tanya di sini, berapa banyak itu keuntungan yang kita boleh dapat denganlah membawa 2 ekor Giant Panda ini dari negara China ke Malaysia. Dan saya nak tanya, memandangkan tragedi MH370 ini telah, saya rasa, amat menyedihkan hati warga di negara China. Saya nak tanyalah, sama ada Giant Panda ini masih akan datang ke negara kita atau tidak.
duta ataupun kerajaan negara China mereka tak takut ke kalau kedua-dua panda ini juga hilang? Dan saya nak tanya juga, sekiranya ada apa-apa yang malang berlaku kepada giant panda ini seperti sakit ataupun mati, saya rasa ini ada kemungkinan yang berlaku. Berapa banyak pampasan yang kita perlu bayar kepada kerajaan negara China? Dan selain daripada itu, satu perkara lagi yang saya ingin, bukan menteri sila senyap. Okay? Saya tunggu jawapan dari Timbalan Menteri. Kalau nak minta penjelasan boleh berdiri. Siapa nak minta penjelasan sila berdiri. Kota Belud nak jadi backbencher balik ke sini lah. Okey, perkara kedua. Butiran 060000 alam sekitar di bawah pengawasan dan juga penguatkuasaan. Saya ada satu isu di kawasan Parlimen Kulai yang saya ingin bawa di sini. Satu kilang ataupun yang panggil Tai Lin He Metal Sendirian Berhad yang terletak di Jalan Kota Tinggi, didapati bahawa mereka ada lori yang bawa itu sisa pepejah ke tanah mereka dan jugalah membuat itu pembakaran secara terbuka. Sebenarnya saya telah membawa isu ini kepada Jabatan Alam Sekitar Johor dan Sebuan telah buat juga bersama dengan JS pada awal tahun ini. Tetapi malangnya sampailah sekarang kompon telah diisu kepada syarikat ini. Ini maklumat yang saya terima daripada JS Johor. Tetapi pembakaran secara terbuka masihlah berlaku. Dan apabila kita sembang dengarlah pemandu lori yang membawa itu sisa pepejah, beliau cakap bahawa sebenarnya beliau bawa sisa pepejah ini dari negara Singapura. Dan mereka buang sisa pepejah ini di Kulai, di tanah yang saya syakilah dimiliki oleh syarikat Tai Lien Ho Metal Sendirian Berhad dan mereka buat pembakaran di sana. Jadi saya inginlah membawa isu ini kepada perhatian Timbalan Menteri kerana saya rasa saya sudah bawa isu ini kepada JS Johor. Tetapi sampai sekarang isu ini masih tidak dapatlah diatasi. Jadi saya mintalah perhatian dan jugalah kerjasama daripada Timbalan Menteri supaya isu pembakaran secara terbuka ini bolehlah diatasi di kawasan Parlimen Kulai supayalah udara di kawasan saya menjadilah lebihlah segar dan tidak adalah ini isu pencemaran udara lain lagi. Sekian sahaja, terima kasih Tan Sri Pengerusi. Baik. Terima kasih Tan Sri Pengerusi, Yang Amat Menteri. Saya suka merujuk maksud P23 butiran 07200 yang mengatakan tambahan untuk program pengawasan hutan melalui udara. Setakat ini saya ingin bertanya kepada kementerian, apakah maksud pengawasan hutan melalui udara? Apakah kena nak beli helikopter? Dan setakat ini sejauh mana kementerian dalam pemantauan kecurian balak yang berlaku di seluruh negara dapat dibasmikan? Dengan kata lain, dengan adanya peruntukan ini, apakah sebenarnya kejayaan di peringkat kementerian mengawasi soal kecurian balak-balak yang ada dalam negara? Perkara yang kedua, di Roya Belum, saya mendapati kecurian pokok gaharu. Bukan sekadar, ni bukan tuduhan, dakwaan saya, bukan sekadar dicuri oleh pemburu haram untuk mendapatkan kayu gaharu, tetapi juga dipahamkan terdapat daripada luar negara, iaitu daripada Thailand. Setakat mana dengan adanya pengawasan udara ini, langkah pencegahan ini boleh memberi kejayaan untuk memastikan sumber khazanah negara yang kaya ini dapat dibenteraskan. Dalam masa yang sama, kita menghadapi musim kemarau yang panjang daripada bulan 12 hingga hari ini. Tanda-tanda hujan turun nampaknya pada minggu ini dan minggu sudah. Berlaku banyak kebakaran hutan simpan. Bagaimana pihak kementerian
mengambil tindakan langkah pencegahan untuk mengatasi kebakaran yang berlaku di merata-rata tempat hutan simpan. Jadi sebab dilihat pengawasan di peringkat udara ini, bolehlah kita terjemahkan bahawa perkara-perkara yang saya nyatakan tadi dapat dipantau. Saya juga beralih kepada butiran 13400 pembangunan sumber asli negara. Maksudnya, saya memahami daripada konteks ini ialah air takungan dalam tasik, dalam sungai perlulah diawasi supaya air ini dapat tidak tercemar. Kerana bila mana berlaku musim kemarau ini, kita merasai air dirawat kurang, air sumber asli pun kurang. Kalau ada pun, tidak air yang sumber asli tadi, mungkin tidak boleh diproses untuk dirawat untuk air minuman, maka sejauh manakah kementerian mengawasi seluruh tasik dan sungai-sungai dalam negara yang berkemungkinan besar boleh kita jadikan air rawat untuk diminum kerana hasil daripada pembangunan yang ada. Saya ambil contoh, Tasik Temenggong merupakan tasik untuk air minuman. Tetapi dilihat pengawalan untuk pencemaran, contoh setengah-setengah penggunaan boat house, kawalannya tidak nampak sebaik mungkin. Minyak hitam yang masuk dalam tasik, najis yang kita tidak tahu kemungkinan dibuang di dalam. Saya tidak buat tuduhan, tapi saya melihat daripada jauh kemungkinan terbuang dalam tasik itu sendiri. Mohon penjelasan pihak kementerian bagaimana pengawasan tersebut dapat dijaga. Seperkara lagi soal sumber air. Apabila kerajaan negeri dan mungkin di peringkat kementerian meluluskan kawasan pelombongan bijih timah dalam kawasan saya di Kelab Intan, sering berlaku iaitu pencemaran air akibat daripada pelombongan bijih timah. Pernah sekali saya meminta pejabat daerah buat satu spot check di mana pihak pelombong bijih timah tadi menjual amang kepada pihak lain, memberi alasan untuk membersihkan pasir. Sebenarnya mereka mencuci bijih timah menggunakan bahan, ada beberapa sungai yang utama tercemar kerana hasil daripada pembersihan bijih timah tersebut. Minta kementerian memantau benda ini melalui Jabatan Alam Sekitar. Jangan pula di daerah Hulu Perak, tanah tinggi, bila kita nak tanam pokok getah di kawasan tanah tinggi lebih daripada 500 ekar, maka Jabatan Alam Sekitar pun sibuklah dengan peraturan-peraturannya tertentu. Bila nak dapat bantuan daripada kerajaan, tak boleh dibangunkan tanaman pokok getah, kononnya ketinggiannya lebih daripada 300 meter, menyebabkan tak boleh tanam pokok getah di kawasan tinggi, yang akhirnya saya menghadapi masalah orang asli tak boleh kita tanamkan pokok getah untuk pembangunan mereka pada masa depan. Jadi itu saja yang saya nak membahaskan pada petang ini. Terima kasih. PJ. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya ingin merujuk kepada butiran 07100 perhilitan tentang 10 juta dibelanjakan untuk pembinaan pusat pemeliharaan dan pameran Jalan Panda dan juga kerja-kerja berkaitan juga negara. Dan saya nak ingin dapat pastian jumlah kos yang terlibat untuk membawa 2 ekor pandan Jaya Panda ni ke Malaysia ni. Di sini sebut 10 juta. Kalau ikut anggaran, dia lebih daripada 25 juta untuk membawa 2 ekor panda untuk datang ke sini dan untuk dipamerkan. Saya nak dapat juga dapat kepastian bagaimana pulangan untuk dapat balik 25 juta ni. Di mana tiket untuk masuk ni, berapakah charge tiket masuk untuk setiap tiket. Saya nak dapat satu angka ni. Dan adakah panda ni hanya untuk dibawa ke sini hanya untuk 2 tahun? Adakah kementerian bercadang supaya
kita bawa panda ni lebih 2 tahun selama-lamanya di sini. Kalau mengizinkan. Dan juga saya nak tahu juga tentang makanan untuk panda ni. Saya difahamkan panda ni dia ada makanan dia special, dia tu bambu. Bambu tu bukan bambu di Malaysia yang boleh dimakan oleh panda. So, apakah adakah rancangan telah dijalankan supaya kita menghasilkan bambu, menanam bambu yang khas khusus untuk panda ni? Dan siapa syarikat yang dapat kontrak ini? Berapakah syarikat yang dapat kontrak? Dan juga kawasan-kawasan yang dikena pasti untuk menanam bambu ni. Kerana panda ni akan sampai ke Malaysia pada bulan April, iaitu bulan ni. So saya rasa segala makanan pun siap sedia untuk mereka, termasuk bambu ni. Dan juga saya nak ikut merujuk kepada perkara butiran 080200 tentang perkhidmatan teknikal untuk program kerjasama konservasi Giant Panda juga. Mengapa kita nak belanjakan sejumlah 5.648 juta untuk program ni? Kita tak ada, di hutan kita tak ada panda. Kita hanya import, meminjam 2 ekor saja. Tapi kita perlu spend 5.6 million dengan izin untuk program kerjasama ni. Adakah kita hantar pegawai-pegawai kita ke China untuk belajar bagaimana untuk memelihara giant panda ni? Atau saya lebih, kalau boleh, wang ni digunakan, dipakai untuk memelihara haiwan-haiwan di tiger ataupun badak di hutan kita. Di mana sebelum tu kita memang menghadapi masalah kewangan untuk kita memelihara haiwan-haiwan yang saya rasa di Malaysia ni begitu semakin lupus. Di mana pada hari ini bilangan ekor tiger, harimau dan juga badak semakin kekurangan. Apakah rancangan dan juga kewangan yang akan digunakan setiap tahun untuk gunakan untuk menjalankan kerja-kerja program untuk memelihara spesies harimau dan juga badak dan juga haiwan lain yang semakin pupus di Malaysia. Sekian, terima kasih. Sure. Depan. Ya. Terima kasih, Tan Sri Pengerusi. Maksud P28-23, Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar, butiran 07100 Perhilitan. Saya menyokong usaha kerajaan bagi projek pembinaan pusat pemeliharaan dan pameran Giant Panda dan kerja-kerja berkaitan zoo negara yang baru diluluskan oleh Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Saya yakin projek yang dijalankan ini bukan saja menjadi satu daya tarikan yang baru di negara ini, malah ianya dapat memperkukuhkan jalinan kerjasama antara Malaysia dan China yang telah pun terbina sejak sekian lama. Saya juga percaya projek ini nanti dapat memberikan kesedaran kepada orang awam terhadap pentingnya pemeliharaan hidupan haiwan liar yang semakin pupus. Menyentuh soal hidupan haiwan liar, terdapat masalah yang saya fikir perlu diambil perhatian oleh pihak perhilitan di negeri Pahang yang diancam oleh serangan gajah liar. Ancaman ini bukan saja memusnahkan kebun-kebun dan hasil tanaman para petani sehingga menyebabkan mereka terpaksa menanggung kerugian beribu-ribu ringgit setelah tanaman mereka musnah. Malah punca bekalan air penduduk di kawasan yang terlibat juga turut terjejas akibat dikotori oleh gajah-gajah liar tersebut. Sekiranya masalah ini tidak dapat diatasi dengan baik, saya bimbang akan terdapat lebih banyak lagi tanaman yang akan dimusnahkan oleh gajah liar ini. Malah para petani juga akan takut untuk turun ke kebun-kebun dan akhirnya sumber pendapatan mereka turut terjejas. Oleh itu, saya berharap agar gajah-gajah liar
ini dapat ditangkap supaya tidak lagi menjadi ancaman kepada petani dan penduduk. Malah saya merasakan satu kaedah yang lebih efisien perlu difikirkan bagi mengelakkan serangan berulang di kawasan yang terlibat ini. Butiran 16700 Rancangan Tempatan Banjir RTB dan Salinan Bandar. Saya bersetuju dengan Kuantan berhubung dengan longkang-longkang monsun yang kurang di Bandar Kuantan. Bukan saja di Kuantan di bandar tetapi juga di luar kawasan bandar di Kuantan. Turut terlibat dengan kawasan saya. Itu sebab setiap tahun apabila hujan, kawasan-kawasan seperti Pematang Badak, Sungai Isap dan sebagainya selalu ditenggelami air. Oleh itu saya berharap pihak kementerian membuat satu kajian yang mendalam berhubung dengan permasalahan banjir yang terlibat di kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi. Malah di Sungai Lembing umpamanya, Sungai Kuala Kenau, kalau 4 jam hujan lebat, bandar Sungai Lembing akan dinaiki air. Satu ketika, saya rasa dalam tahun 2003, kerajaan telah melantik satu kontraktor untuk menyedut pasir-pasir yang ada di sungai tersebut. Tetapi memandangkan kontraktor ni mendapati ada keuntungan lain selain pasir, mereka menumpukan perhatian mereka kepada menyedut bijih-bijih, saki-baki bijih timah yang ada di Sungai Lembing. Hingga kan kerajaan terpaksa membatalkan kontrak tersebut. Dan sekarang ini kalau kita lihat pasir di Sungai Kuala Kenau ni dah menghampiri tebing. Itu sebab 2 jam ataupun 4 jam hujan di Kuantan ataupun Sungai Lembing, Sungai Kuala Kenau ini akan dilimpahi air dan akhirnya bandar Sungai Lembing akan ditenggami. Oleh itu mohon pihak kementerian dapat membuat satu kajian yang menyeluruh dan terperinci agar kita dapat mengatasi masalah-masalah banjir ini. Kalau dulu dikatakan jambatan jadi masalah, tapi sekarang ni apabila kerajaan telah meluluskan 3 buah jambatan yang baru, maka masalah jambatan tidak lagi menjadi kesulitan kepada penduduk, tetapi pasir yang dalam yang telah naik hingga ke paras tebing perlu diambil perhatian oleh pihak kementerian. Sekiranya ini dapat diatasi, saya percaya masalah banjir di Sungai Lembing akan diatasi. Terima kasih. Sila, Datuk Gajah. Terima kasih, Tuan Pengerusi. Saya agak tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat daripada Greg tadi, iaitu berkaitan dengan butiran 07200 Jabatan Alam Sekitar, iaitu berkaitan dengan pembalakan haram, di mana dia mengatakan bahawa pokok gaharu dicuri bukan saja daripada orang-orang dalam negara kita, tetapi juga daripada negara Thailand. Saya rasa sungguh peliklah bagaimana perkara ini boleh berlaku. Sedangkan negara kita ada polis, kita ada polis hutan, kita ada tentera, kita ada immigration, kita ada custom, kita ada jabatan hutan. Ada banyak agensi penguatkuasaan, tetapi perkara ini juga boleh berlaku. Dan sekarang kerajaan pula membuat peruntukan tambahan sebanyak 2 juta ringgit untuk membiayai program pengawasan hutan melalui udara. Jadi saya tidak tahu apa maksud sebenar program pengawasan hutan melalui udara ini. Harap Menteri dapat memberi penjelasan yang terperinci berkaitan dengan projek yang akan dilaksanakan ini. Satu lagi masalah yang ini adalah berkaitan dengan masalah di kawasan saya, di kawasan Parlimen Batu Gajah. Saya pernah membangkitkan isu ini sebelum dalam Dewan Yang Mulia ini. Sebuah kilang memproses sisa ayam di kawasan Taman Silibin, Ipoh. Kilang ini mengeluarkan bau yang begitu busuk sekali. Dan perkara ini telah dibawa kepada perhatian Majlis Bandaraya Ipoh dan juga kepada Jabatan Alam Sekitar. Saya difahamkan bahawa kilang yang beroperasi di kawasan itu tidak mempunyai lesen. Dan aduan dibuat oleh penduduk Taman Silibin, Taman Risha, Taman Pertama, Desa Risha dan beberapa taman di sekitar. Tetapi saya tidak tahu kenapa pihak berkuasa tidak mahu mengambil apa-apa tindakan terhadap
kilang tersebut. Ini aduan yang dibuat ini adalah sangat serius. Kami telah mengadakan perjumpaan dengan pegawai daripada MBI. Kami telah mengadakan perjumpaan dengan pegawai daripada Jabatan Alam Sekitar. Tetapi setakat ini kita tak ada siapa yang berani mengambil tindakan terhadap kilang tersebut. Saya rasa syak wasangka lah ada sesuatu yang tak kena. Kenapa boleh ada walaupun begitu ramai yang membuat aduan tentang masalah ini, tetapi hanya satu kilang dia masih boleh beroperasi dan kerajaan lepaskan syarikat kilang tersebut. Saya terima aduan bahawa masalah bau busuk ini sehingga ada yang bermuntah-muntah di rumah dan ada yang merasa begitu malu apabila ada kunjungan daripada saudara mara ataupun tetamu yang datang ke rumah mereka sebab bau itu begitu busuk sekali. Dan selain daripada itu, penduduk kawasan itu juga rasa risau ataupun bimbang bahawa harga tanah ataupun harta di kawasan itu akan turun disebabkan oleh masalah ini. Saya berani menyebutkan nama syarikat ini di sini. Syarikatnya bernama Syarikat Taizon Fertilizer Sendirian Berhad. Dan saya tidak tahu apa keistimewaan yang ada pada syarikat ini. Walaupun ia membawa mudarat kepada sebegitu ramai penduduk di kawasan itu, tetapi tidak ada apa-apa tindakan susulan yang telah diambil oleh mana-mana jabatan. Saya berharap Menteri boleh memberi penjelasan kenapa perkara ini berterusan sehingga ke hari ini. Dan berkaitan dengan butiran 07100, saya hanya ada beberapa soalan yang saya kena kemukakan. Iaitu, apakah syarat-syarat permohonan lesen daripada Jabatan Perhilitan untuk menjalankan aktiviti perniagaan hidupan liar? Setakat ini, berapakah jumlah lesen yang telah dikeluarkan dan masih berkuat kuasa sehingga hari ini? Berapakah orang yang telah melanggar syarat-syarat lesen yang dikeluarkan? Dan apakah tindakan-tindakan yang telah diambil oleh kerajaan terhadap mereka? Itu saja, Tuan Pengerusi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sila. Terima kasih kepada Tan Sri Speaker. Saya juga ingin turut serta bersama dalam membahaskan bajet tambahan masuk P23 Kementerian Sumber Asli